بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إن الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayahnya kita dapat lagi bertemu hari ini di bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk dan juga penjelasan kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi penentu di antara pembeza yang mengasingkan di antara yang benar ataupun yang batil. Tuan-tuan dan puan-puan, a'azakumullah, kita pergi kepada hadis pilihan kita. Dan seperti yang saya maklumkan sebelum ni, hadis-hadis kita adalah pada bulan Ramadan adalah hadis-hadis yang berkisarkan tentang Ramadan. Dan saya pilih hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1771. Dan saya kira hadis ini adalah hadis yang common, yang biasa bahkan mungkin dah dihafal pun oleh kebanyakan daripada kita. Haddathana Ibrahim bin Musa, akhbarana Hisham bin Yusuf, an Ibn Jurayj, qala akhbarani Ata an Abi Salih Az-Zayyat, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, bahawa telah berfirman Allah Subhanahu wa taala. Yani ini adalah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan daripada perkataan Allah, dan ini adalah hadis kursi. Kullu amal ibni Adam lahu, sesungguhnya semua perbuatan, yakni amal baik daripada anak-anak Adam itu akan diberikan ganjaran kepada mereka. Yakni setiap daripada kebaikan yang diusahakan oleh anak Adam, yakni kita, akan diberikan ganjaran di atas kebaikan kita. Illa siyamah, melainkan puasa, yakni puasa pada bulan Ramadan. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ianya adalah satu pengiktirafan ataupun balasan khusus di sisi aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan mengganjarinya. Yakni Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ganjaran bagi puasa itu tidaklah sama seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengganjari amalan-amalan yang lainnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Sekejap, maafkan saya. Dan puasa itu adalah perisai. Wasiyamu junnatun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana sebenarnya untuk kita menjadikan puasa sebagai perisai untuk kita. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila satu orang itu sedang berpuasa pada hari tersebut, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah dia itu mengkeji, menyebutkan perkataan-perkataan yang keji, tidak pula dia bertempik-tempik, marah sana sini. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Apabila seseorang itu dia sedang diprovok, ada orang ajak dia bergaduh, ada orang ajak dia berbantah-bantah,
maka hendaklah dia mengatakan, inni mru'un sa'im. Aku sedang berurusan dengan puasa aku. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya. Yakni sumpah. Nabi SAW bersumpah demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding bau-bauan kasturi. Ini juga perlu difahami dengan dalam konteks ganjaran. Ianya bukanlah menunjukkan yang orang berpuasa itu dia tidak patut untuk membersihkan mulutnya. Dia tidak perlu untuk memberus giginya. Dia tidak perlu untuk bersiwak. Ini salah. Fahaman yang salah. Kerana perkataan ini adalah perkataan berkenaan dengan ganjaran. Hadis ini konteksnya adalah ganjaran. Kita lihat daripada awalan hadis. Nabi SAW meriwayatkan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mana kata Allah Subhanahu wa taala fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku dan akulah yang akan mengganjarinya. Maka masih lagi berteraskan kepada ganjaran. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi berbanding bau-bauan kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lis-saimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang menggembirakan mereka kedua-duanya. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Yang mana pertamanya dia itu gembira apabila dia berbuka puasa. Dan yang kedua dia gembira ketika dia bertemu Tuhannya membawa puasanya. Yang ini membawa amalan puasanya. Sekali lagi kata Nabi SAW, qala Allah, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya semua amalan itu telah ditetapkan ganjarannya, melainkan puasa, kerana puasa itu adalah untuk aku dan aku akan mengganjarinya dengan ganjaran yang khusus. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai bagi orang-orang beriman. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila satu hari itu seseorang itu berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, tidaklah dia itu menggunakan perkataan-perkataan yang keji, tidak pula dia itu bertempik-tempik berteriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Apabila dia itu diprovok, ada orang mau bergaduh dengan dia, ada orang mau berbantah-bantah dengan dia, maka katakanlah sesungguhnya aku ini berurusan dengan puasaku. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Dan demi Tuhan yang memiliki jiwa Muhammad di tangannya. La khulufu famis sa'imi atyabu indallah. Sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih wangi di sisi Allah. Min rihil misk, daripada bauan al-misk. Maafkan saya selalu terlupa bukakan terjemahan untuk tuan-tuan. Ianya lebih wangi daripada bau-bauan kasturi. Lisaimi farhatan. Untuk orang berpuasa itu mereka mengecapi dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang mereka gembira dengannya. Idza aftara fariha. Apabila dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya dia daripada puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmih. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dia gembira membawa amalan puasanya. Allahu a'lam. Tuan-tuan faham tak maksud lis-saimi farhatan? Dua perkara yang menggembirakan bagi orang-orang berpuasa. Di mana satu orang itu ketika dia berbuka puasa, ketika dia disebutkan oleh Nabi SAW, aftara, hina aftara, ketika mana dia berbuka, dia telah pun bergembira kerana dia melakukan sesuatu amal yang besar untuk Tuhannya, dan dia berpuasa untuk Tuhannya, dan dia diganjari oleh Tuhannya. Ini adalah satu bahagian yang penting dalam ibadah, di mana kita puas
melakukan satu ibadah, yang ini itulah dimaksud redha. Kita puas melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berpuasa kerana Tuhannya, maka dia akan puas dengan puasanya. Walaupun dia mungkin dia melihat puasa satu hari itu pendek, tapi dia melakukannya kerana Tuhan dan dia berpuas hati dengan amalannya kerana dia memenuhi tuntutan Tuhan. Kalau orang dia tak faham agama, dia akan rasa macam pendek sangat. Awak puasa biasa sangat. Saya puasa lebih panjang daripada awak. Saya puasa sampai subuh pagi esok. So ini adalah golongan yang tak erti nak faham agama. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa, dia bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya adalah kerana amalan puasa yang dia bawa untuk bertemu dengan Tuhan adalah amalan yang akan menyelamatkan dia. Seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasiyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai yang menyelamatkan dia. Baik. Kita pergi kepada tadabbur, sambungan daripada tadabbur pada pertemuan Jumaat yang lepas, iaitu surah Al-Qiyamah. Kita berhenti sebelum ini pada ayat yang ke-19 berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk menerima wahyu dan bagaimana untuk menguasai bacaan-bacaan Al-Quran. Dan ini juga adalah satu panduan bagi kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bagaimana kami membacakannya kepada engkau, maka kemudian kau bacakanlah, ikutilah bacaan itu. Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, kita mungkin melihat dianya dari konteks Al-Quran semata-mata. Tapi apa yang perlu kita fahami di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang konsep untuk menerima dan mengikut. Agama ini, tuan-tuan, adalah sesuatu yang kita mesti tiru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti tiru daripada apa yang diajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salatu wasallam. Dia tak boleh kita innovate ataupun kreatif. Kerana agama itu sifatnya adalah untuk ittiba', mengikuti. Kerana itu, amalan yang diterima hanyalah amalan yang ada padanya dua perkara. Hanya dua perkara. Yang pertamanya adalah amalan yang ikhlas, dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ibadah itu adalah ibadah yang mutaba'atul Rasul, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuatu itu tidaklah ikhlas kerana Allah, tetapi dia melakukan kerana dengan cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah itu tidak akan diterima. Apabila ibadah itu dilakukan ikhlas kerana Allah, niat yang baik, tetapi dia melakukannya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dikira sebagai ibadah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, apabila ianya bukan agama di zaman itu, yakni zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya stuck Alamak. Adakah tuan-tuan melihat saya dengan baik ke? Saya stuck Kejap Ustaz. Nampak saya dengan baik ke? Okey. Okey, sorry, maafkan saya. Tadi stuck. Apabila ianya bukan agama di zaman Nabi, yakni bukan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya akan kekal sebagai sesuatu yang bukan ibadah, bukan agama di zaman bila-bila pun. Kita kata kita menyebutkan sesuatu kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita claim pula mengatakan bahawa lafaz ini baik.
Tetapi ini tidak diperakui, tidak di-endorse oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu perkataan yang baik dan juga sebagai satu perkataan yang mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya tidak ada jaminan, tak ada sesiapa pun boleh jamin mengatakan perkataan itu adalah perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalan, kita lihat di zaman kita hari ini ada macam-macam jenis selawat. Sehingga orang tidak dapat membandingkan, membezakan yang mana syair, yang mana selawat. Maka kita kena ingat balik bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada menuliskan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada menuliskan Al-Quran secara terbuka, melainkan beberapa orang yang dilantik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi SAW itu tahu bahawa boleh jadi orang tidak dapat membandingkan yang mana Al-Quran dan yang mana pula kalam Rasul. Sehingga hari ini orang tidak dapat membandingkan yang mana sebenarnya selawat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ataupun yang mana pula lagu Mahir Zain. Kan? Kan ada lagu baru Rahmatan lil Alamin. Macam mana lagu dia? Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man allafta quluban bil Islam. Perkataan demi perkataan yang ada dalam lirik itu adalah satu perkataan yang indah. Bahkan ianya menepati beberapa disiplin dalam syair. Namun ianya bukan selawat. Kan ini kalau kita suruh budak selawat, sekejap lagi dia keluar pula lagu Mahir Zain. Habibi ya Muhammad. Sudah. That is not salawat. Maka tuan-tuan dan puan azakumullah, kita kena tahu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan kepada engkau Al-Quran, maka ikutlah bacaan tu. Menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak mereka-reka dan tidak mencipta-cipta bacaan mengikut selera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah konsepnya agama kita. Bila kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyebutkannya sekurang-kurangnya 17 kali sehari dalam setiap rakaat salat wajib kita. Kita sedang merujuk kepada as-sirat, jalan yang lurus itu adalah jalan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya yang mulia, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setepat-tepat perkataan adalah kitab Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik petunjuk yang paling baik adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, dalam ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sikapnya manusia dalam menghadapi hari kiamat. Instead of golongan yang mempertikai tentang, dia ada 3 golongan dalam memahami konsep penerimaan manusia terhadap hari kiamat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu berita penting kepada mereka. Ada 3 jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala banyak kali ulang dalam banyak ayat dan secara khususnya dalam surah Al-Qiyamah. Yang pertama, golongan yang tidak mengimani, golongan yang memang tak percaya langsung Yang memang apa benda lepas mati kena hidup balik. Ini satu golongan yang pertama. Dan yang kedua adalah golongan yang memperolok-olokkan. Dia okeylah, boleh terima lah, tapi not now lah, macam tu. Kan kita tengok dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyana yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bertanya-tanya, okey, hari kiamat dah ada kan? Bila? Ataupun bahasa kita hari ni, nak tunggu kiamat ke? Macam itulah.
Macam kita tak sedar yang kita sedang memperolok-olokkan. Ma'adzallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena tahu bahawa hari kiamat itu tidaklah berlaku selepas mendapat pengesahan daripada kita. So kita tidak terlibat dalam penentuan tarikh, melihat anak bulan ataupun apa tanda-tandanya. Dan kita tidak berhak untuk berkata sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, kita tidak berhak untuk memperkatakan sedemikian. Nak tunggu kiamat ke? Oh, kalau nak tunggu mungkin kiamat lah. Kita seakan-akan kita tahu yang kiamat tu lambat lagi. Sedangkan hakikatnya kita tak ada kena-mengena dan Tuhan takkan tanya kita walau sikit pun. Farid, okey tak kiamat esok? Tuan-tuan dan puan-puan azakumullah. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang dia tahu kiamat tu dekat. Dia tahu, maafkan saya, dia tahu, dia yakin dengan hari kiamat. Dia tahu yang kiamat tu akan jadi pada bila-bila masa. Dia tidak terlibat dalam penentuan tarikh dan waktu. Namun, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk hari kiamat. So, ni ada 3 golongan. 3 golongan yang dikategorikan sebagai orang yang sebenarnya mereka tidak mengimani hari kiamat. Kerana orang yang mengimani hari kiamat, dia bukan saja yakin, dia bukan saja bersedia menyiapkan dirinya untuk menuju hari kiamat, bahkan yang dia juga adalah orang yang sentiasa berusaha dan mengharapkan kebaikan baginya pada hari kiamat. Namun 3 golongan ini, golongan yang tidak beriman, tak percaya langsung hari kiamat akan jadi. Yang kedua adalah golongan yang dipercaya tapi dia rasa macam lambat lagi, biarlah. Dan yang ketiga adalah dia tahu tentang hakikat hari kiamat, dia tahu tentang kejadian hari kiamat, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk hari kiamat. So, kita biasa jumpa golongan yang ketiga pada hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala menyentuh tentang golongan yang ketiga. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Ketahuilah, kalla di sini maksudnya adalah penggunaan kalla ni tuan-tuan adalah satu bentuk penegasan yang menafikan apa yang sedang berlegar-legar di dalam pemikiran manusia ataupun dalam satu hujah. Contoh, kita tahu dah ni, semua orang tengah gembira. So, kita nak bagi tahu tentang sesuatu yang sebenarnya korang salah dalam kegembiraan korang. So, dalam bahasa Arab kita akan gunakan perkataan kalla. Sesungguhnya kalian semua salah. Kegembiraan kalian ini adalah salah. So, that is how kita gunakan kalla. Dan Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan kalla di sini. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kita nak terjemahkan dalam harfiah dari sudut huruf. Sebenarnya kalian salah. Bahkan kalian ini tuhibbunal ajilah. Terlalu mencintai sesuatu yang cepat. Boleh ke? Boleh tak saya terjemahkan begitu? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan. Dan Allah sedang bercakap tentang siapa? Kita, makhluk, manusia. Maafkan saya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalian semua salah. Yang mana ianya merujuk kepada orang yang dia tahu hari kiamat tu akan datang. Dia tahu hari kiamat tu boleh jadi pada bila-bila masa. Namun dia tak bersedia dan dia sibuk dengan dunianya. Siapa orang ni? Secara tepatnya, kita. Dan Allah sebutkan, bal tuhibbunal ajilah. Kalian terlalu mencintai benda yang segera result-nya. Ialah hari kiamat tak nampak lagi kan?
So, usahalah pada benda yang nampak. Investment, beli rumah, meniaga, keluar pagi balik petang, kadang-kadang sampai malam. Bak kata Ramli Sarip kan. Bal tuhibbunal ajilah. Allah Subhanahu wa taala sedang ingatkan orang ini, golongan ini yang dia rasakan bukan lupa akhirat pun. Kan most of us kita akan rasa macam taklah saya kerja bukan saya lupa akhirat, saya ingat akhirat. Tapi tetap sibuk dengan kerja, tetap sibuk dengan dunia. Bila ada masa dalam seminggu 6 hari sibuk kerja, 1 hari je yang dia baru ada rasa, itu pun mungkin 2-3 jam daripada sehari yang berbaki, dia sempat terfikir, okey, so next week ingat nak sedekah lah. Bukan time tu sedekah, next week ataupun next month punya gaji lah kita nak sedekah lah kata. Dia tidak bersegera. So Allah Subhanahu Wa Taala potong. Allah Subhanahu Wa Taala terus pintas pemikiran ini dengan menyebutkan salah. Kalian tangguh-tangguh urusan akhirat kalian kerana kalian tak nampak ganjaran akhirat tu, dan kalian bersegera dalam urusan dunia kalian kerana kalian nak tuhibbunal ajilah. Kalian terlalu mencintai benda yang cepat. Tuan-tuan dan puan azakumullah. Benda ni adalah benda yang biasa berlaku bukan kepada tuan-tuan tapi juga kepada saya. Selalu berlaku kepada saya. Kita nak belikan untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk isteri kita, nak tolong kawan kita. Kita set untuk nantilah ada duit nanti belilah. Kan? Kita selalu macam tu. Kita rasa macam kumpul duit dululah. Nanti dah ada duit nanti beli. Wallahu alam, saya sendiri sentiasa rasa takut untuk menunggu waktu itu kerana boleh jadi duit yang saya nak kumpul tak dapat sampai kesudah. Akhirnya saya tak boleh nak buat apa-apa sebab saya dah letakkan dalam mindset saya kena ada duit tu baru saya boleh tolong. Baru saya boleh sedekah, baru saya boleh bagi, baru saya boleh kongsi. So apa yang kita kena buat sebenarnya tuan-tuan adalah bila kita boleh kongsi sikit, sikitlah kita kongsi. Tak perlu tunggulah. Jangan. Sebab Nabi SAW pernah menyebutkan apabila seseorang itu terlepas dalam amalnya, lam yusri' nasabuh. Tak akan boleh dikejar amal yang terlepas itu oleh keturunannya. Anak pinak tak boleh nak buatkan amal yang disengaja tinggalkan. So ketika mana kita ada kemampuan pada RM10, RM10 lah hulu. Kita selalu rasa nak bagi RM10 kang, orang kata kedekut. Tuan-tuan, kita selalu sangat kan, orang Malaysia, orang Melayu kita ni selalu sangat fikir apa orang lain cakap. Pokok pangkalnya adalah kita yang duit tu duit kita nak bagi berapa kita bagi, dah tak payah fikir dah. Orang nak terima setakat dia ni apalah bagi ayam seketul je. Biarlah dia orang, berhentilah daripada fikir apa orang lain nak fikir. Kita mampu RM10 dulu, kalau RM10, jangan tunggu sampai RM1,000 duit kita tu jadi baru kita nak hulur kat mak kita, nak belanja isteri kita, nak belanja suami kita mungkin. Tak perlu. Dengan apa yang kita ada, kita usahakan. Dan kita dah belajar dah pun bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita, mengangkat perbuatan hajar yang berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air dan makanan untuk anaknya Ismail yang sedang menangis. Dan kemudian sampailah kali ke-7, Hajar dipanggil oleh Jibril untuk mengepung air yang digali oleh Jibril. Dan itulah dia air Zamzam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat perbuatan Hajar yang non-stop berusaha. Kalau ikutkan secara logik, Hajar tak perlu pun ulang sampai 7 kali. Kenapa Hajar nak kena naik Safa sekali, Marwah sekali, ulang sampai 7 kali?
Sedangkan sekali dah cukup, tahu dah memang tak nampak orang. Kita tengok atas tu kali pertama kita tengok daripada arah atas, tak ada orang. Kita pergi yang belah bawah, kita tengok daripada arah bawah pun tak ada orang. So, tak perlu pun kita ulang lagi. Kalau nak pergi lagi pun kita tunggulah malam nanti kita pergi tengok lagi sekali. Esok kita tengok lagi sekali. Tapi tidak, Hajar meneruskan usaha ni dengan berulang alik. Sa'yun. Berulang alik dengan bersegera. Kerana Hajar tahu dia hanya ada bukit itu saja untuk diusahakan. Dia tak mampu untuk tinggalkan Ismail untuk naik ke bukit yang lebih tinggi. Dan dia juga seorang perempuan. So dengan apa yang Allah letakkan di hadapan dia, diusaha dengan apa yang dia ada. Iaitu dengan memanjat Bukit Safa dan juga Marwah. Berbanding kita, Allah Subhanahu Wa Taala dah letakkan sebenarnya kemampuan, keupayaan, kelebihan, bahkan kecukupan untuk kita. Tapi kita tunggu sehingga benda tu betul-betul dilihat sebagai tak bernilai di sisi kita, baru kita nak bagi ke orang. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat ini. Dan yang menyebutkan perkataan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Allah yang sebutkan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian terlalu mencintai perkara yang segera, yakni dunia. Dan kalian meninggalkan akhirat. Kalian tu siapa? Saya. Kita. Oh, kita kalau ada duit, dah mampu beli kereta, dah mampu beli rumah, cepat-cepat kita pergi beli rumah. Cepat-cepat kita pergi bayar kereta. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan duit untuk kita mampu bersedekah, adakah kita cepat-cepat nak pergi sedekah? Tak apalah, nantilah esok boleh. Kan? Kita boleh setting masa yang efisien untuk kita pergi shopping baju raya. Untuk kita mengelak daripada kesesakan ketika membeli belah di bazar Ramadan. Tapi kita tak pernah nak setting elok-elok supaya kita dapat bersedekah dengan baik. Selagi boleh tangguh, selagi boleh potong, potong. Tapi cerita depan orang, dialah yang paling pemurah sekali. Kan? Saya tak boleh tengok orang susah ni. Saya mesti nak tolong. Tuan-tuan dan puan yang bercakap ni Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Tuhan tahu. Tuan-tuan jangan salah faham. Saya bukan cakap pasal orang lain pun. Saya cakap pasal diri sendiri. Yang memang banyak keburukan dan kelemahan saya pun. Wujuhun. Tuan-tuan. Saya share sikit. Saya ada kemampuan untuk buat video. Saya ada kecukupan equipment. Saya boleh buat video setiap hari untuk sebarkan kepada orang ramai. Ya, betul ada kesukaran dari sudut tenaga kerja dan sebagainya. But still, sebenarnya saya masih belum manfaatkan masa saya sepenuhnya untuk berdakwah. Yang tuan-tuan nampak macam saya, mungkinlah tuan-tuan rasa macam saya bagus, saya berdakwah all the time, saya berkongsi semuanya percuma. Tapi hakikatnya tuan-tuan, banyak benda yang saya abaikan dan saya lepaskan pun. Saya tangguhkan, saya mula datang malas. Faham ke? Dan adakah layak untuk saya kata saya adalah pejuang yang sentiasa berdakwah dan berusaha untuk dakwah? Tak. Tak. Dan itulah gunanya kita membaca Al-Quran dan kita memahami Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala keep repeating, keep reminding us. Ini sikap kau. Tuhan tengah cakap dengan kita ni, dengan saya, dengan tuan-tuan. Ini sikap kau. Engkau kata engkau fokus kepada akhirat. Kau kata kau fokus kepada dakwah. Kau kata kau fokus untuk mengajar manusia tentang Al-Quran. Kau kata kau fokus untuk buka kesedaran manusia untuk mendekati Al-Quran. Tapi bila kira-kira balik, tak banyak pun masa yang kau gunakan untuk buat semua ni. Kau masih banyak lagi untuk
Karier dunia kau. Kau masih banyak lagi masa untuk pergi berjalan-jalan dengan isteri. Kau masih ada banyak lagi masa untuk bersukaria. Tuan-tuan, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Pusing kot mana pun Tuhan Maha Tahu. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Wajah-wajah manusia yang beriman itu nadhirah, ceria dan berseri-seri. Yang mana mereka ketika hidup mereka, mereka tidaklah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dari golongan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, yang memperolokkan tentang kedatangan hari kiamat, yang mungkin dia duk cerita, tak payah cerita sangatlah hari kiamat tu, wahai Muhammad, lambat lagi kan, benda tu belum datang, mana ayyana yaumul qiyamah, bila nak datang hari kiamat kau tu? Okey, aku percaya kau cerita. Tuan-tuan, ada orang begitu pada zaman Nabi. Ada yang cakap dengan Nabi, ya, okey, kau cerita tu betul, okey, fair enough. Tapi kan belum datang lagi. So, simpanlah dulu cerita tu. Tuan-tuan dan puan-puan, a'azakumullah. Kita bayangkan keadaan Nabi SAW ketika itu berhadapan dengan manusia yang datang daripada golongan ini. Menolak Nabi, memperolokkan Nabi. Bahkan bermudah-mudah dengan ajaran Nabi SAW. Okey, Muhammad, aku tahu kiamat tu akan datang. Aku tahu kiamat tu dia boleh jadi bila-bila. So, okeylah. Okeylah. Tapi dia tetap dengan urusan kejahatan dia. Dia tetap meneruskan maksiat dia. Dia tetap menyibukkan dirinya untuk mengejar dunianya. Dan golongan yang terselamat daripada urusan ini, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan wajah mereka penuh dengan yauma idzin nadhirah, penuh dengan keceriaan dan juga kegembiraan. Berseri-seri wajah mereka, nadir. Tuan-tuan boleh bagi nama anak nadir bagi lelaki ataupun nadirah bagi perempuan. Tapi sebenarnya, nama ta marbutah ni bukanlah mesti khusus untuk wanita. Dari sudut penulisan Arab, ya, dia adalah ta'nits. Dia adalah sesuatu yang bersifatkan kepada wanita, tetapi tidak kepada nama. Kalau di Saudi, di lain negeri Arab, lain cara mereka bagi nama. Farid itu adalah nama perempuan. Saya dah jumpa banyak kali dah perempuan nama Farid. Ada banyak lah, ada banyak. Saya pernah jumpa satu orang perempuan nama dia Ilham. So, sebenarnya dia bukanlah spesifik. Nama tu mesti nama perempuan. Nadhirah juga boleh diberikan sebagai nama lelaki. Tapi kalau nak betul dari sudut nahunya, nadhir lah. Nadhir maksudnya wajah yang berseri-seri, ceria. Wujuhun yauma idzin nadhirah. So, kita boleh belajar banyak sebenarnya. Hari ni kan orang Melayu kan dia suka bagi maksud sendiri. Dia nak bagi nama anak dia Raikal. Adakah orang nama Raikal kat sini? Disebabkan nama tu macam sedap. Bila kita tanya maksud dia apa, dia kata yang melindungi ke apa benda, entah. Kita pelik dengan orang Melayu. Mana dia dapat perkataan tu dan macam mana dia boleh terjemahkan dalam bahasa Arab sedangkan perkataan tu tak ada dalam bahasa Arab. Oh, dia kata dia tengok Google lah. Dia tengok dia beli buku nak bagi nama anak lah. Tuan-tuan, saya tak tahulah siapa yang endorsekan buku-buku tu. Siapa yang approve isi dalam buku-buku tu. Termasuklah yang ada dalam Google. Maka jadilah nama anak-anak kita tak apa-apa nama. So, ni kita belajar satu nama yang baik untuk kita berikan nama kepada anak. Namun, nama yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai adalah Abdullah dan juga Abdul Rahman. Kalau belum ada anak nama Abdullah atau Abdul Rahman, cepat-cepat dapatkan anak,
Bagi nama anak, kalau lelaki lah Abdullah ataupun Abdul Rahman. At least kita memberikan nama itu kerana Allah menyukai nama itu. Muhammad juga adalah nama yang baik. So berikan nama anak kita dengan, sebab itu penting untuk kita faham dan mencintai agama. Bila kita faham agama dan kita mencintai agama, kita akan melakukan sesuatu kerana mencintainya. Kita cintakan Allah dan Rasulnya, kita buat sesuatu kerana mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga tak bagi nama anak pun kita bagi nama yang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya suka. Bukan kita suka semata-mata. Kita belajar. Kata Allah, tuhibbunal ajilah. Kalian terlalu suka mengejar dunia yang segera. Wa tazarunal akhirah. Sehingga kalian mengabaikan, meninggalkan akhirat. Orang-orang beriman dibangkitkan dalam keadaan wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah mereka penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Ila rabbiha nazirah. Dan mereka melihat kepada Tuhannya. Bagaimanakah seseorang itu dapat melihat Tuhannya pada hari kiamat? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Abasa. Kelas lelaki itu terhenti pada surah Abasa, tapi tak sempat lagi sampai ayat ni. Ahli syurga dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wujuhun yauma idzin musfirah. Muka orang-orang beriman itu musfirah, berseri-seri. Cuma musfirah dengan nadhirah. Nadhirah ni dia ceria dengan expectation. Maksudnya dia ada gementar. Orang-orang beriman yang dibangkitkan pada hari kiamat, dia gementar, tapi dia tahu tak, dia macam dah expect ada satu kebaikan yang akan sampai kepada dia, dan itulah dia wajah orang nadhir. Manakala musfirah adalah wajah orang yang sedang mengecapi kegembiraan. Satunya dia gembira dengan expectation dia. Kita akan menang ni, kita akan dapat ni, gitu. Dan satu lagi, musfirah adalah keceriaan yang lahir kerana dia sedang menikmatinya. Jadi bagi orang ahli syurga, ni hebatnya bahasa Arab. Mereka ada perkataan yang spesifik untuk merujuk kepada golongan yang mana. Wujuhun yauma idzin musfirah, orang-orang ahli syurga, wajah mereka penuh dengan keceriaan. Dahikatun mustabsyirah. Mereka tertawa, hilai ketawa mereka. Dan mereka bergembira, bersukaria. Manusia, orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak berani melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak akan memandang kepada mereka. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan, hadis ini daripada Jarir bin Abdullah, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Macam mana hadis dia? Maafkan saya. Dari Jarir bin Abdullah, beliau pernah menyebutkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nazara ila al-qamar. Maafkan saya, ya. Fa nazara ila al-qamar lailatun, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada bulan. Dan bulan ketika itu adalah al-Badar, bulan purnama. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti, dan Nabi sedang berbicara kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tentunya mereka adalah golongan yang beriman. Sahabat, mereka beriman dengan Nabi. Mereka melihat Nabi, mereka beriman dengan Nabi, dan mereka wafat dengan keimanan. Nabi tidak menyebutkan tentang semua manusia akan melihat. Tapi Nabi menggunakan perkataan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, yakni pada hari kiamat,
Seperti mana kalian melihat bulan ini, yakni bulan purnama. Semua orang sedang melihatnya, semua orang boleh melihatnya. La tudammuna fi ru'yatih. Dan kalian tidak akan mengalami kesukaran untuk melihatnya. Fa in istata'tum alla fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syam wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a sabbaha wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syam wa qabla al-ghurub. Nabi SAW menyebutkan kalian akan melihat Tuhan kalian, Rabb kalian. Seperti mana kalian melihat bulan ini. Tanpa ada sebarang kesulitan pun. Sekiranya kalian mampu untuk menjaga salat sebelum terbit matahari, yakni salat subuh. Dan sebelum terbenamnya salat asar. Maka jagalah. Kemudian Nabi SAW membacakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syam wa qabla al-ghurub. Dan bertasbihlah kalian dengan memuji Tuhan kalian sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Ini adalah bagaimana manusia pada hari kiamat dibangkitkan dan mereka melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu golongan yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Mereka dibangkitkan dengan wajah yang ceria melihat kepada Tuhannya. Wa wujuhu yauma idzin basiratun tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Dan ada satu golongan pula, yakni golongan yang kufur. Yang termasuk dalam 3 golongan tadi yang saya sebutkan tentang bagaimana mereka mengimani hari kiamat tetapi mereka menafikannya. Bagaimana mereka mengatakan yang mereka beriman dengan hari kiamat namun mereka tidak bersedia dengannya. Dan bagaimana pula dengan golongan yang totally menolak tentang kejadian hari kiamat. Golongan ini wujuhun yauma idzin basiratun tazunnu ay yuf'ala biha faqirah. Dan muka mereka, wajah mereka basiratun, pucat lesi, hodoh. Mereka disebutkan dalam surah An-Naba, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir menyebutkan betapa celakanya aku, lebih baik aku dijadikan tanah saja. Seperti mana mereka menyaksikan ketika itu haiwan-haiwan didatangkan kepada haiwan itu satu proses untuk qisas. Tuan-tuan kena tahu hari kiamat akan berlaku qisas di antara haiwan. Mana kambing yang tanduk kambing tu dia akan ditanduk semula. Kemudian selepas selesai proses qisas di antara haiwan-haiwan ini maka mereka akan ditukarkan menjadi tanah. Maka ketika tu orang kafir yang menyaksikan mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Celakanya aku. Aku lebih baik jadi macam kambing tu, macam haiwan tu, jadi tanah aja akhirnya. Tak sanggup lepas lalu semua proses masuk neraka kan. Bahasa netizen masuk melaka. Tuan-tuan dan puan-puan, azakumullah. Wujuhun yawma idzin basirah. Wajah mereka penuh dengan kecelakaan. Murung, bodoh, serabut. Segala perasaan dapat digambarkan melalui wajah basirah. So, basir ni jangan bagi nama anak. Kalau tadi nadir boleh bagi nama anak, basir jangan. Basir boleh, sad. Yang melihat. Tuan-tuan tahu tak konsep bagaimana memberi nama anak berpandukan kepada nama ataupun sifat Tuhan? Boleh ke bagi nama anak Allah? Tentunya tak boleh. Tapi kita mungkin pernah dengar nama orang Malik. Bukan Abdul Malik. Bukan hamba kepada yang memiliki. Tapi nama dia memang Malik. Satu je perkataan, Malik. Yang memiliki. Dan Malik itu adalah sifat Allah. Kita lihat dalam nama Allah dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari kiamat. So boleh ke tidak menggunakan nama-nama Asmaul Husna yang Allah Subhanahu wa taala sebut walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, bagi Allah itu ada nama-nama yang terbaik dan gunakanlah nama-nama ini untuk berdoa. Jadi boleh tak kita pakai nama Tuhan untuk dijadikan nama anak secara mutlak? Atau kena tambah Abdun kat depan? Atau kena tambah Muhammad kat depan? Atau kena adjust jadi bentuk kod lain? Ke macam mana? Jawapannya adalah sekiranya
nama tersebut membawa maksud yang boleh dipakai oleh makhluk, maka dia dibolehkan untuk digunakan sebagai nama manusia. Contoh tadi Malik. Malik juga merujuk kepada satu orang yang memiliki. Dia bukanlah mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Difahami ianya adalah keupayaan mutlak Allah, tetapi manusia juga boleh memiliki. Manusia juga boleh dipanggil sebagai Malik. Malikul Bait, pemilik rumah. Malikus Sayyarah, pemilik kepada kereta. Maka Malik boleh dijadikan sebagai nama perseorangan tanpa ditambah perkataan abdun di depan. Tetapi bagi nama-nama Allah yang mutlak kuasa itu tidak ada pada manusia, tidak ada pada makhluk. Seperti yang mengampunkan, Ghaffar, yang mengampunkan, yang memberi keampunan, maka itu tidak boleh digunakan secara terus, melainkan perlu ditambah kalimah abdun. Abdul Ghaffar, tu hamba kepada yang memberi keampunan. Dia macam tu. Faham tak? Tak boleh nak reply kan? Kira faham lah. Baik. Wujuhun yauma idzin basirah. Oh, saya sebenarnya nak kaitkan dengan perkataan basir. Tuhan yang maha melihat. Basir juga adalah orang yang melihat. Maka boleh digunakan perkataan basir tanpa ditambahkan abdun. Abdul Basir tak perlu. Basir pun boleh digunakan sebagai nama manusia. Tapi itu sad dan ini sin. Basirah. Maka tak boleh untuk dijadikan nama orang kerana dia membawa maksud yang buruk. Basirah maksudnya adalah kusut masai, resah, buat satu bentuk wajah yang kalau orang tengok, orang tu tenang, tengok dia pun orang jadi sekabut. Dia memang muram, bermuram durja, hodoh. Begitulah keadaan orang-orang yang basirah. Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Yang mana mereka sedang tahu. Tazunnu maksudnya mereka menyangka, tapi dia bukan membawa maksud mereka menyangka. Tazunnu'an membawa maksud mereka tahu bahawa. Dia tidak lagi menjadi maksud bahasa Arab. Satu kalimah membawa maksud ini. Zanna bermaksud sangka. Tapi bila ada datangnya an selepas kalimah tazunnu, fi'il mudhari', dia akan membawa maksud mereka pasti. Mereka yakin. Dia tidak lagi sangka-sangka. Mereka yakin bahawa yuf'ala biha faqirah. Mereka akan diperlakukan dengan sesuatu malapetaka yang akan menghancurkan. Mereka akan menghadapi satu azab siksaan yang dahsyat. Faqirah maksudnya yang menghancurkan. Yuf'ala biha, mereka akan diperlakukan dengan sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan kalla. Kalau tadi Allah nak tegaskan bahawa kalian salah dengan apa yang kalian sibukkan di atas dunia kalian. Kali ini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu sekali lagi, kalian salah. Idza balagatit taraqi. Kalian salah ketika mana kalian merasakan pada hari kalian berhadapan dengan sakarat. Roh telah pun berada di kerongkong. Taraqi. Idza balagatit taraqi. Apa yang kita selalu fikirkan tentang keadaan seseorang itu akan mati? Apa yang manusia akan bayangkan tentang keadaan seseorang yang sedang menghadapi sakarat, sedang menghadapi kematiannya? Apa yang biasa kita fikirkan? Apa yang manusia selalu bayangkan, tuan-tuan dan puan, azakumullah. Manusia akan selalu membayangkan ketika itu mereka akan teringat segala kejahatan dan kebaikan mereka. Mereka akan berusaha untuk segera bertaubat pada waktu itu. Mungkin kita akan rasa macam time dah sakit, dah tua nanti kan. Time dah tua nanti kita akan
kita akan berubah, kita akan bertaubat. Ada sebahagian daripada kita yang meletakkan proses nazak itu adalah proses yang terakhir untuk kita lalu dan kita masih sempat untuk ubah apa yang patut. Kan? Kebiasaan ni manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala sedang menekankan keadaan seseorang yang berada pada tahap dia itu menghadapi nazak ni. Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara tentang konteks manusia melihat kepada kematian. Manusia, most of us, kebanyakan daripada kita, di mana kita melihat kematian adalah sesuatu yang mudah untuk dilalui. Mati-mati lah. Biasa tak kita dengar perkataan tu? Mati-mati lah. Selagi aku hidup, aku cuba. Aku dah mati-mati lah. So Allah Subhanahu Wa Taala betulkan, kalla, dia tak macam tu. Dia tak macam tu. Bahkan ada perkataan lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, falaula idza balagatil hulqum. Dan ketika mana roh seseorang daripada kalian itu telah sampai ke kerongkongnya, dia ni dah nak keluar meninggalkan dia. Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara tentang soal kematian yang biasanya dipandang ringan oleh kebanyakan daripada kita. Kita tidak melihat proses itu sebagai satu proses yang berat, bahkan menjadi titik tolak. Kita akan berhadapan dengan kesusahan sekiranya kita tidak bersedia untuk menghadapinya. Is not only bersedia untuk menghadapi akhirat, tapi bersedia juga menghadapi kematian. Ketika mana roh telah pun berada di kerongkong, wakilaman raq, dan orang-orang yang hadir di sekelilingnya, manusia yang datang, adik, kakak, anak, isteri, mak, ayah, semua orang akan berbicara tentang benda yang sama. Siapa yang boleh tolong? Siapa yang boleh sembuhkan? Abang Haji ni dia tak larat dah ni, siapa boleh tolong? Siapa boleh sembuhkan dia? Semua orang akan bercakap tentang benda yang sama. Wa qilaman raq. Tak ada siapa yang boleh mengubatinya. Wa zanna annahu al-firaq. Sekali lagi Allah menggunakan zanna dan juga an selepasnya. Dia yakin. Semua orang yakin. Dia yakin dan semua orang yang ada yakin. Annahul firaq. Itu adalah waktu, tempoh, period perpisahan. Aku akan berpisah dengan kalian dan kalian juga akan berpisah dengan aku. Allah sedang menceritakan momen-momen ini. Yang kita pandang ringan ni, yang kita pandang macam mati ni senang ni. Mati-matilah, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan apa sebenarnya yang berlaku pada waktu itu. Wallahu alam, kita akan sambung dalam pertemuan yang seterusnya. Kita kena stop sebab dah 6:30. Nanti Kang daripada boleh masuk kelas, tak boleh masuk kelas dah. Sebab tak berani, kalau masuk kelas Ustaz Farid, dia jadi lambat, tak boleh nak masak dan sebagainya. So kita akan stop. Ada soalan tak? Satu soalan saja dibenarkan. Kita akan sambung dalam sesi yang seterusnya pada minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadis tadi berkaitan puasa tadi. Okey. Merujuk puasa Ramadan saja ataupun semua puasa? Hadis itu merujuk kepada Ramadan saja ataupun puasa. Konteksnya adalah Ramadan. Tetapi sebahagian ulama, mufassirin, muhaddithin juga menerima bahawa fadilat itu adalah fadilat yang diguna pakai untuk puasa-puasa yang lainnya. Namun konteksnya adalah puasa Ramadan. Secara spesifik ianya adalah Ramadan, tetapi juga boleh diterima untuk puasa-puasa pada hari yang lainnya. Okey, maklum. Jazakallah khair. Wa iyyakum khairan. Tuan-tuan dan puan azakumullah, kita berhenti di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhukum fillah Muhammad Farid Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.